Assalamualaikum warahmatullahi. Ni hari ni insya-Allah kita akan baca bab ketiga ya. Daripada Kitabul Ilm, bab yang ketiga. Iaitu bab man rafa'a sautahu bil ilm. Bab orang yang mengangkat suaranya untuk menyampaikan ilmu. Sebelum kita bincang tu, insya-Allah dibaca dulu. Ini hadis yang ke-60 hari ini. Wa bihi qala haddatsana Abu Nu'man Arim bin al-Fadl qala haddatsana Abu Awanah an Abi Bishr an Yusuf bin Mahak an Abdullah bin Amr qala takhallafa 'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safratin safarnaha fa adrakana faqad arhaqatna as-salah wa nahnu natawadda'u فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. Abu Nu'man Arim bin Al-Fadl meriwayatkan kepada kami, katanya Abu Awanah meriwayatkan kepada kami daripada Abi Bishr, daripada Yusuf bin Mahak, daripada Abdullah bin Amr, katanya pernah Nabi SAW ketinggalan di belakang kami dalam satu perjalanan. Kemudian beliau SAW sempat sampai kepada kami ketika kami sedang berwudu di penghujung waktu salat. Dalam keadaan mahu cepat, kami hanya menyapu bahagian atas kaki kami sahaja. Maka baginda SAW berteriak dengan setinggi-tinggi suaranya, kecelakaan berupa api neraka untuk tumit-tumit. Nabi SAW berkata begitu 2 atau 3 kali. Itulah hadis yang kita akan baca dan bincangkan hari ini, insya-Allah. Balik semula kepada tempat yang mula-mula kita baca tadi. Bab man rafa'a sautahu bil ilm. Biasa dalam tajuk-tajuk bab yang dibuat oleh Imam Bukhari ni, cerita di dalam hadis di bawah bab itu memang jelas siapa yang mengangkat suaranya tu, iaitu Nabi SAW. Tetapi Imam Bukhari dalam tajuk dia tidak sebut Nabi, dia sebut man, orang. Maknanya dia nak mengumumkan cara tu, ia bukan khusus dengan Nabi SAW sahaja. Malah sesiapa pun yang mengajar boleh mengangkat suara dalam keadaan diperlukan. Itu sebab dia buat man rafa'a sautahu bil ilm. Di man itu sesiapalah, siapa sahaja. Tidak salah mengangkat suara untuk menyampaikan ilmu. Tidak orang kata biadab, tidak sopan, tidak ada disiplin mengajar ilmu, tidak, tak termasuk dalam itu. Siapa sahaja. Padahal di dalam hadis di bawah ni yang mengangkat suara tu jelas Nabi SAW. Maknanya jika Nabi SAW itu yang buat begitu, dialah ikutan kita. Dialah yang menjadi rujukan kita. Itu tidak khusus dengannya. Orang lain pun begitu juga. Itulah secara ringkas tentang man ini. Man rafa'a sautahu bil ilm. Bab orang yang mengangkat suaranya untuk menyampaikan ilmu. Kita ada nota 20 ni. Boleh siapa-siapa baca, siapa nak baca? Nota 20 ni. Saya, Ustaz. Silakan, siapa? Syarif. Ya. Ni ya. Ni. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ma'.
Tajuk bab yang 10 Ya. orang jahil. Dah ni. Ni nombor 20. Nota 20. Okey. Nota 20 ya. Tajuk bab yang dibuat oleh Imam Bukhari ini bertujuan memberitahu bahawa perkara yang sangat berharga seperti ilmu sememangnya mempunyai adab dan disiplin tersendiri untuk diperolehi. Seperti pada bab sebelum ini, hadis yang dikemukakan di bawahnya ialah berkaitan dengan ahli ilmu yang ditanya oleh seseorang ketika dia sedang mengajar dan berbicara dengan orang ramai. Tindakan Nabi SAW dalam hadis tersebut mengisyaratkan juga kepada adab dan etika yang betul dalam menanyakan persoalan. Tajuk bab ini pula dibuat untuk menghilangkan kekeliruan tentang kemestian seseorang itu bercakap dengan suara yang perlahan dan lembut ketika menyampaikan ilmu, terutamanya ilmu-ilmu agama, semata-mata untuk menjaga adab. Jadi ringkas ceritanya ini masih lagi berkenaan dengan adab. Kalau bab sebelum ni pun adab juga, ini pun bab berkenaan dengan adab juga, ataupun disiplin. Teruskan. Memanglah sebahagian daripada sifat dan perangai Nabi kita Muhammad SAW dalam keadaan biasa adalah seperti yang tersebut di dalam hadis berikut. Laisa bifaddin wala ghalidin wala sakhabin fil aswaqi. Yang bermaksud dia, iaitu Nabi Muhammad SAW, bukanlah seorang yang kasar dan keras, bukan juga seorang yang suka berteriak dan bertempik di pasar-pasar. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi dan Darimi. Dan itu bukan sahaja sifat dan perangai Nabi kita SAW, malah sifat dan perangai Nabi-Nabi yang lain sebelumnya. Orang-orang yang bijaksana dan cendekiawan di setiap zaman juga memang mengajar masyarakat supaya beradab dan beretika dalam kehidupan. Apabila bercakap, maka hendaklah dengan suara rendah dan lembut. Lihat bagaimana Luqman al-Hakim mengajarkan adab kepada anaknya seperti yang disebut dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, waqsid fi masyika. Waqsid fi masyika waghdud min sautika. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Yang bermaksud, dan sederhanakanlah langkahmu semasa berjalan dan juga rendahkan suaramu semasa bercakap. Sesungguhnya seburuk-buruk suara itu ialah suara keldai. Surah Luqman ayat 19. Hadis yang akan disebutkan nanti menghilangkan kekeliruan tadi kerana mengemukakan contoh Nabi SAW sendiri yang menguatkan suaranya untuk mengajar para sahabat tentang perkara yang penting dan perlu diberikan peringatan serta penekanan yang lebih. Sekaligus, ia memberikan panduan kepada umat Islam tentang keutamaan ilmu dan keelokan menguatkan suara pada tempat yang sepatutnya. Dari sudut yang lain pula, boleh juga dikatakan bahawa Imam Bukhari ingin memberitahu pembacanya tentang perkara kedua yang perlu diketahui setelah ilmu tentang keimanan, iaitu ilmu berkenaan dengan ibadat. Jadi sebelum ni kitabul iman. Dalam kitabul iman itu banyaklah ceritanya. Lepas tu Imam Bukhari cerita pula setelah kitab tentang keimanan, iaitu berkenaan dengan ibadat. Seterusnya selepas ni. Jadi apa yang perlu diketahui? Apa yang perlu diketahui selepas kita kenal Allah, kita kenal agama, iaitu kita kena beribadat. Di dalam hadis ni akan datang kita tengok itu permulaan ibadat, wudu. Wudu itu satu perkara yang diperlukan, syarat bagi sahnya ibadat sembahyang. Jadi ada kaitan itu, ada kaitan. Selepas iman, apa yang perlu kita buat? Ibadat. Selepas kenal Allah, apa yang patut kita buat? Iaitu beribadat kepadanya.
beribadat tu bagaimana? Begini caranya. Dimulakan dengan wuduk dulu. Kalau sembahyang, ibadat yang paling utama, dia kena ada wuduk. Jadi ketika wuduk tu macam mana caranya? Inilah yang disebutkan di bawah bab ini. Teruskan. Hadis yang dibawakan di bawah tajuk bab ini menceritakan tentang kepentingan wuduk yang menjadi syarat sah bagi ibadat yang paling utama dan sentiasa dilakukan setiap hari di sepanjang hayat, iaitu sembahyang 5 waktu. Tajuk bab kemudian pula menceritakan tentang disiplin yang lain dalam penyampaian ilmu yang tidak kurang juga pentingnya. Ia berkaitan dengan kesahihan sumber ilmu dan cara meriwayatkannya. Ini selepas bab ni lah, maknanya bab yang keempat akan datang. Jadi kita nak dapat sesuatu ilmu tu, kena sumber dia tu betul. Sumber dia tu sahih. Itu yang penting. Teruskan. Di dalam syarah Tarajim Abwab Al-Bukhari, Syah Waliullah menulis, tujuan Imam Al-Bukhari mengadakan tajuk bab ini ialah kerana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tersebut di dalam hadis adalah laisa bisakhabid, tidak suka berteriak dan bertempik. Sedangkan di dalam peristiwa yang tersebut dalam hadis yang ke-60 ini pula jelas menceritakan baginda telah berteriak dan bertempik. Maka yang dinafikan ialah berteriak dan bertempik dalam bermain dan bersukaria, bukan dalam menyampaikan ilmu dan hukum hakam. Lihat syarah Tarajim Abwab Al-Bukhari. Syekhul Hind Syekhul Hind Maulana Mahmud Al-Hasan di dalam Al-Abwab wa Tarajim berkata, bercakap dengan suara yang luar biasa kuat dalam keadaan biasa memanglah bukan perangai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ia bukan sahaja tidak sesuai dengan kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam, malah tidak sesuai juga digunakan dalam pengajaran ilmu agama. Bagaimanapun hadis bab ini menunjukkan keharusan mengangkat suara bila perlu. Malah ia elok dalam keadaan itu. Adapun mengangkat suara kerana kesombongan dan keangkuhan atau kerana sikap tidak pedulikan orang itu, maka itu memanglah tercela. Maka itu tidak pedulikan orang, maka itu memanglah tercela. Okey, maka itu macam sikap tidak pedulikan orang. Teruskan. Maulana Zakaria pula berpendapat ada dua tujuan Imam Bukhari mengadakan tajuk bab ini. Pertama, menyatakan adab guru. Guru boleh mengangkat suara bila perlu supaya pengajarannya didengar oleh semua pelajar dengan baik. Kedua, menyatakan keelokan mengangkat suara ketika darurat. Ini kerana terdapatnya hadis-hadis memuji percakapan dengan suara yang rendah dan lembut. Selain itu, terdapat juga hadis-hadis yang mencela percakapan dengan suara yang kuat. Itulah lebih kurang maksud tajuk bab yang dibuat oleh Imam Bukhari, yang dibincangkan oleh ulama-ulama hadis yang memang mengambil berat tentang tajuk bab yang dibuat oleh Imam Bukhari. Apa maksudnya? Inilah antara maksudnya. Saya telah kemukakan 2-3 orang pengarang Al-Abwab wa Tarajim yang membincangkan khusus tentang tajuk bab yang dibuat oleh Imam Bukhari. Jadi tajuk bab yang dibuat oleh Imam Bukhari itu penting kita kena faham. Barulah kita tahu cara Imam Bukhari itu. Barulah kita tahu ilmu dia. Segala hikmat, segala kebijaksanaannya, mazhabnya, fiqhnya dan lain-lainnya semua terkandung di dalam tajuk bab itu. Sebab itu tajuk bab itu perlu dibincangkan. Tajuk bab itu perlu dibincangkan. Oleh kerana di India, di Pakistan, memang dia belajar hadis tu memang sudah jadi sistem dia dah. Tiap-tiap tahun belajar Sahih Bukhari ini. Mereka belajar dan menekankan soal inilah tajuk bab. Sebab dengan begitu kita nampak
betapa hebatnya ijtihad Imam Bukhari. Beliau telah mengambil pengajaran daripada hadis, lalu dia buat dalam bentuk tajuk bab dia tu, untuk menjadi panduan kepada kita dalam segala perkara, termasuk dalam akhlak dan etika dan disiplin dalam apa-apa perkara pun. Dalam belajar, ini disiplinnya. Begitu adab guru, adab pelajar dan lain-lain semua diceritakan di sini. Sekarang ni kita duduk bincang tentang ilmu, kitabul ilm. Apa-apa yang berkaitan dengan ilmu tu ada disebutlah di sini. Begitulah. Kalau nak tengok ya, seperti saya telah sebelum ni pun dah sebut dah. Cuma mungkin ada yang baru masuk, mungkin baru mengikuti kelas kita ni. Sekali lagi lah saya nak tunjuk, kitab-kitab ni, Al-Abwab wa Tarajim. Kitab-kitab Al-Abwab wa Tarajim. Misalnya Syah Waliullah ada buat, orang ni ada buat. Antara yang ini Al-Abwab wa Tarajim di Sahih Al-Bukhari. Ini yang Syekh Zakaria tadilah. Yang Syekh Zakaria, dia ada dua versi. Ini versi lama, Al-Abwab At-Tarajim li Sahih Al-Bukhari. Tulisan dia macam ni. Halus sangatlah. 2 jilid macam ni. Ini kan tajuk-tajuk ni dibincang. Khusus untuk tajuk saja. Hadis-hadisnya, matanya dia tidak bincang. Khusus untuk ni saja. Apa nama ni? Tajuk saja, untuk bincang tajuk saja. Ini contohnya. Kalau cetakan baru, edisi baru yang ditahqiq oleh Maulana Dr. Taqiyuddin Nadwi. Ni dia gini. Al-Abwab wa Tarajim li Sahih Al-Bukhari. Kitab yang sama. Ni. Dr. Taqiyuddin Nadwi. Ni anak dia. Dr. Waliyuddin. Dia jadi banyak jilid lah. Ni. 1, 2, 3, 4, 5 jilid. Yang 2 jilid tadi jadi 5 jilid. Yang ni kalau kita tak biasa dengan tulisan tadi, yang ni lebih selesa lah. Kemudian banyak lah benda-benda yang dia tambah, dia ni macam di sini. Yang disebut ini asalnya Syekh Zakaria tak ada sebut. Fathul Bari misalnya, jilid berapa, muka surat berapa, Lami'ud Darari, jilid berapa, muka surat berapa yang dia sebut ini, ada dalam kitab-kitab itu. Itu yang berbeza daripada edisi tadi. Ni misalnya, kalau yang disebut ni, dalam kitab mana-mana dia sebut. Itu kelebihan dia. Itu kelebihan dia. Ini pun tidak ada juga matan hadisnya, tak ada. Yang ada hanya perbincangan tentang tajuk sahaja. Perbincangan tentang tajuk sahaja. Kalau dalam kitab ini Sahih Bukhari juga. Cetakan sana yang orang buat belajar lah kira-kiranya. Ni kulitnya. Sahih Bukhari. Dia ada dalam ni beberapa ta'liqat. Satu hasyiah Maulana Saharanpuri, Ahmad Ali Saharanpuri, hasyiah Sindi, dan Al-Abwab wa Tarajim tadi. Dia ada juga dalam ni. Ada juga. Misalnya kita tengok di sini. Ni di sini. Ni yang lama lah. Dia ada sebut nuskha-nuskha, perbezaan nuskha. Perbezaan nuskha di sini. Yang kedua ni, ni Syekh Zakaria tadi. Al-Abwab wa Tarajim tadi. Di bawah lagi ni, ini baru Maulana Saharanpuri. Di bawah lagi ni, ini Hasyiah Sindi. Hasyiah Sindi. Jadi ada beberapa kitab dalam ni. Ini orang guna buat belajar di sana. Orang guna buat belajar di sana. Itulah tentang tajuk bab.
Adapun yang Syah Waliullah tu saya sudah tunjuk dah baru ni. Ini dia. Ini kitab dia. Risalah Syarah Tarajim Abwab Sahih Bukhari. Baiklah. Kalau nak tengok sendiri apa yang saya salin itu, kalau macam Syekhul Hind itu dalam bahasa Urdu. Tapi banyak dah dalam bahasa Urdu itu telah di bahasa Arab kan. Umpamanya dalam Al-Abwab At-Tarajim oleh Syekh Zakaria tu, banyak bahagian daripadanya dia terjemuh dah ke dalam bahasa Arab. Tapi yang asalnya dalam bahasa Urdu. Boleh tengok di situlah. Betapa pentingnya tentang Al-Abwab At-Tarajim ni, kita tengok kalau tempat-tempat yang betul-betul belajar secara mendalam tentang hadis-hadis ni, memang dia ambil berat lah. Adapun kita ni baru sangat kan dengan hadis, baru terjemuh selapis baru. Tak adalah sampai bincang halus-halus benda-benda begini tentang Abwab At-Tarajim sahaja, tak ada lagi. Baru nak ada sekarang ni lah, baru nak ada. Baiklah, kita tengok ni atraf hadis seperti saya telah sebut dah sebelum ni. Atraf, kita guna istilah atraf lah. Walaupun untuk satu saja, untuk dua, untuk beberapa pun begitu. Saya telah bincang dah sebelum ni. Hadis ke-60 ni ada pada 96 dan 163. Mana hadis yang sama. Dengan perbezaan sedikit sebanyak lafaz dia. Tapi cerita yang sama. Sama ada lebih detail atau ringkas atau macam mana, dia adalah macam hadis yang sama. Seolah-olahnya pengulangan. Jadi bila menyenangkan bila ada atraf ni, kita nak lihat semua sekali hadis ni di semua tempat yang ada dalam Bukhari. Apa beza untuk kita dapat bandingkan mana yang paling lengkap dan mana yang diringkaskan, kita boleh tahu dengan adanya panduan ini, atraf. Abu Nu'man Arim bin Al-Fadl meriwayatkan kepada kami, katanya Abu Awanah meriwayatkan kepada kami daripada Abi Bishr. Dalam nota kita ni saya bagi di sini, ini nota 21. Kiranya yang belum ada bincang lagi sebelum ni. Sebab sebelum ni saya telah buat dah jilid yang pertamanya. Ini kira masuk dalam jilid yang kedua lah. Jilid yang pertamanya ada misalnya Abu Nu'man ni. Ada dah. Abu Awanah sudah ada dah. Di sini misalnya kita di sini. Saya nak tengok. Ini. Di sini sudah ada dah sebenarnya. Baik, kalau kita tengok kita ambil di sini. Abu An-Nu'man. Abu An-Nu'man. Ini biodata Abu An-Nu'man. Sudah ada di sini dalam jilid pertama. Sebab itu saya tak tulis lagi dah. Abu An-Nu'man ini sekali saja yang kita bincangkan dengan agak detail lah. Yang di tempat-tempat lain mungkin tidak detail ataupun tak ada dah perbincangan tentang dia. Macam di sini ada banyak ni, cuba tengok ni. Abu ni dalam tajuk. Ini dalam indeks perawi-perawi dalam Sahih Bukhari. Abu Nu'man Muhammad bin Al-Fadl As-Sadusi Al-Basri, meninggal dunia 224 Hijrah. Ini hadis 58. Hadis yang ke-58 sudah ada dah nama ni, perawi ni. Dan di sana boleh dilihat lah. Boleh dilihat tentangnya. Di sini. Biodata, kalau nak tengok biodata Abu Nu'man di sini. Jadi saya tak ulang dah. Bila sudah ada sebut dah, kena rujuk sini lah. Beliau ialah Muhammad bin Al-Fadl As-Sadusi Al-Basri. Abu Nu'man itu adalah kunyah. Dipanggil kunyah. Muhammad bin Al-Fadl As-Sadusi Al-Basri. Laqab atau gelarannya pula ialah Arim. Macam tadi disebut ni. Kita tengok ni.
Abu Nu'man Arim bin Al-Fadl. Arim ini bukan nama dia sebenar. Arim ini laqab. Abu Nu'man kunyah. Jadi nama dia sebenarnya tak ada disebut. Ini nama dia, Muhammad bin Al-Fadl. Muhammad bin Al-Fadl. Beliau, walau bagaimanapun beliau lebih popular dengan kunyahnya itu, Abu Nu'man. Abu Nu'man meriwayatkan hadis daripada Thabit bin Yazid Al-Ahwal. Jadi jilid 1 ni pasal dan nak cetak dia, jadi saya kemaskan betul-betul dari segi itulah tanda-tanda untuk huruf Arab tu. Macam ni, Ahwal, Ahha, Jarir bin Hazim, Hammad bin Zaid, Hammad bin Salamah, Abdullah bin Al-Mubarak, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi, Abdul Wahid bin Ziyad, Mu'tamir bin Sulaiman, Mahdi bin Maimun, Abu Awana. Tadi kan dalam riwayat yang kita baca tu dia ambil daripada Abu Awana, katanya Abu Awana. Memang dia meriwayatkan hadis daripada Abu Awana. Daripada gini kita tahu perawi ni siapa guru dia. Perawi ni anak murid dia siapa. Siapa yang ambil hadis daripada dia. Jadi orang tak boleh tipu. Tak boleh tipu. Begitu cara kajiannya. Gitulah. Abu Awana, Waddah bin Abdullah dan lain-lain. Imam Bukhari, Ibrahim bin Harb Al-Askari, Ahmad bin Hanbal, Hajjaj Ibn Syair, Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi, Abd bin Humaid, Abu Zur'ah, Ubaidullah bin Abdul Karim Al-Razi, Abu Hatim Al-Razi, Muhammad bin Al-Musanna, Muhammad bin Yahya Al-Zuhli, Ya'qub bin Shaybah As-Sadusi dan lain-lain adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis daripada beliau. Orang yang mengambil hadis termasuklah Imam Bukhari. Seperti kita tengok di sini, siapa ni? Haddatsana ni Abu Nu'man Arim bin Al-Fadl. Siapa yang kata begini? Imam Bukhari. Kalau kita tengok kitab-kitab lain, pengarang kitab tak akan sebut begitulah. Jadi kalau kita katalah macam tadi, Amal lagi ni yang meriwayatkan daripada Imam Bukhari, Ibrahim bin Harb, Ahmad bin Hanbal. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan daripada dia, haddatsana begitulah. Tapi maksudnya haddatsana yang kata begitu Ahmad bin Hanbal. Ataupun orang lain lagi yang disebut di sini, Abd bin Humaid misalnya, di dalam kitab dia bila dia meriwayatkan daripada Abu Nu'man tadi, dia kata haddatsana. Maka kita kena faham yang kata haddatsana itu Abd bin Humaid. Gitulah caranya. Kemudian ada disebutkan tentang kedudukan perawi ini. Kedudukan perawi ini. Abu Hatim berkata, bila Arim meriwayatkan hadis kepadamu, maka engkau cap sajalah di atasnya. Engkau cop sajalah, cop saja. Akuilah. Tak payah tanya banyak dah. Kalau dia meriwayatkan hadis, menunjukkan dia ni orang yang kuat lah. Orang yang hebat, orang yang sangat dipercayai. Muhammad bin Yahya Al-Zuhli berkata, Abu Nu'man seorang perawi thiqah dan sahih kitab catitannya. Mana perawi yang dhabit dari segi kitabahnya. Catitan dia tu bagus. Diperakui memang jelas dan kemas. Tidak kata berterabur, jadi keliru. Orang baca tidak. Muhammad bin Muslim bin Warah berkata, Arim bin Al-Fadl perawi saduq lagi ma'mun, perawi yang terpelihara riwayatnya. Al-Ajli berkata Abu Nu'man perawi Basrah yang thiqah, orang baik. Ini semua ni ta'dilat, ta'dil, pujian yang diberikan oleh ulama-ulama rijal hadis tentang Arim ataupun Abu Nu'man. Al-Zahabi pula berkata beliau hafiz, saduq, banyak meriwayatkan hadis. Beliau juga hafiz, teguh imam. Imam. Abu Hatim bin Hibban berkata, ingatan Abu Nu'man telah bercelaru di akhir hayatnya dan akalnya telah hilang. Sesiapa yang telah mendengar sebelum bercelaru ingatan dan akalnya, maka sama sahih. Mana apa yang dia dengar itu sahih, boleh diterima, tidak jadi dhaif. Aku telah menulis hadis daripadanya pada tahun 214 Hijrah. Sebelum berlaku kecelaruan ingatan
dan fikirannya. Itu kata Ibnu Hibban. Di tempat yang lain dia berkata Abu Nu'man perawi thiqah. Orang yang mendengar hadis daripadanya sebelum tahun 220, maka samaknya bagus. Mana kita boleh pakailah apa yang dia dengar tu. Sebab yang selepas tu bukan kerana dia tak bagus dari segi orang tu, tapi ingatan dia tu. Dia berubah manusia ni apabila tua sangat. An-Nasai berkata Abu Nu'man memang perawi thiqah sebelum fikirannya bercelaru. Sebab itulah kita tengok ulama-ulama rijal letak dia tu soduk. Sebab apa tu? Sebab ada masalah sedikit di situ. Hafiz Ibn Hajar berkata Abu Nu'man perawi thiqah dan teguh. Ingatannya berubah di akhir umurnya. Berubah akhirnya. Tak berapa kuat lah. Tak berapa kuat. Al-Ijli berkata setahun atau 2 tahun sebelum meninggal dunia, ingatan dan fikiran Abu Nu'man telah bercelaru. Jadi dah jadi ikhtilaf fikiran dia pada ketika itu. Jadi orang yang dengar pada masa itu dhaif riwayat dia. Itu cara ulama hadis menilai. Yang dengar daripada sebab dia okey dari segi peribadi dia tidak ada apa, cuma ialah manusia ni kalau dah tua sangat begitulah jadi. Ada kalanya tidak berlaku, ada kalanya berlaku. Sampai ke peringkat nyanyuk misalnya. Daripada keterangan yang lalu dapat disimpulkan bahawa Abu Nu'man diakui sebagai seorang perawi thiqah dan teguh. Cuma ingatan dan fikirannya bercelaru beberapa tahun sebelum meninggal. Dan beliau telah meninggal dunia pada tahun 224 Hijrah. Hafiz Ibn Hajar berkata Imam Bukhari telah mendengar hadis daripada Abu Nu'man pada tahun 213. Jadi jauh tu. Pada ketika tu tak bercelaru lagi fikiran dia. Lama sebelum berlaku kecelaruan ingatan dan fikirannya. Daripada pengarang-pengarang kutub sittah, hanya Bukhari meriwayatkan hadis daripadanya secara langsung. Jadi kalau kitab 6 kitab pertama hadis tu yang meriwayatkan secara langsung daripada dia Imam Bukhari. Adapun yang lain-lain semuanya dengan perantaraan seseorang perawi yang lain. Abu Nu'man meninggal dunia di Basrah pada tahun 224 Hijrah. Ini tempat saya ambil untuk terjemah dia ni, untuk kata biodata dia ni. Boleh dilihat di sinilah. Boleh dilihat di sini. Okey. Jadi di sini saya dah tak sebut dah Abu Nu'man ni. Abu Nu'man Arim bin Al-Fadl meriwayatkan kepada kami, katanya Abu Awanah. Abu Awanah pun sudah ada dah. Saya tak ulang lagi di sini sebab sudah ada dah. Kalau nak tengok belakang. Tengok belakang. Abu Awanah ni orang yang hebat, imam ni, salah seorang imam. Kalau kita nak tengok kena pergi tempat tadilah. Buku saya yang pertama ni. Jilid pertama ni. Kena tengok sini. Abu Awanah. Ada di sini. Abu Awanah. Ni di sini. Tengok sinilah. Meriwayatkan kepada kami daripada Abi Bishr. Abi Bishr ini belum bertemu lagi. Jadi adalah biodata dia. Tapi dalam nota ni saya tidaklah bagi rujukan apa semua seperti yang tadi. Sebab ini nota kita nak ringkas. Tidaklah sebut semua. Di sini beliau ialah Ja'far. Abu Bishr atau Abi Bishr ini Ja'far bin Iyas al-Yashkuri. Abu Bishr adalah kunyahnya. Beliau juga terkenal dengan kunyah Ibnu Abi Wahshi. Dalam hadis ni perlu kena tahu ni. Apa perlu kita kata duk cerita kunyah dia. Sebab kunyah ni kadang-kadang ada beberapa. Mungkin kita bertemu di tempat lain, dia kata Ibnu Abi Wahshi. Kita ingat orang lain. Padahal orang yang sama. Abu Bishr itulah juga. Jadi sebab tu disebutkan nama dia yang sebenarnya. Abu Bishr nama yang sebenarnya apa? Sebab itu penting. Mungkin kunyah itu dikongsi oleh orang lain juga. Ada ramai lagi Abu Bishr yang lain. Jadi kita nak tahulah Abu Bishr yang mana satu.
dengan kita tahu tu kita boleh menilai lah riwayat. Beliau juga terkenal dengan kunyah Ibnu Abi Wahsyiyah Al-Wasiti Al-Basri. Jadi dengan sebut Wasit Basri itu, kita boleh tahu dia tinggal di mana. Dengan kita tahu dia tinggal di mana tu, kita boleh mengesan di situ macam mana latar belakang masyarakat pada ketika itu dari segi fahamannya macam mana. Misalnya kalau Kufah, Syiah, pusat Syiah, takut-takut dia ada terpengaruh dengan Syiah. Misalnya Kufah itu pusat dia. Bila sebut Al-Kufi, dia ni orang macam mana? Kena tengok dulu. Itu sebabnya perlu ada semua ni. Kata Ahmad, Yahya dan Abu Hatim thiqah. Dia ni thiqah. Ibnu Sa'ad berkata thiqah. Banyak meriwayatkan hadis, kathirul hadis. Mana hadis dia tu banyak. Abu Bishr meninggal dunia pada tahun 124 Hijrah. Hadis-hadisnya terdapat di dalam 6 kitab utama hadis. Orang panggil kutub sittah. Dia mengambil daripada Yusuf bin Mahak. Ini Yusuf bin Mahak. Beliau ialah Yusuf bin Mahak bin Bihzad Al-Farisi Al-Makki. Selain mendengar dan meriwayatkan hadis daripada ayahnya sendiri, Mahak, beliau juga mendengar dan meriwayatkan hadis daripada sahabat-sahabat seperti Ibnu Umar, Ibnu Amar, Aisyah dan lain-lain. Yahya An-Nasai dan lain-lain mengatakan beliau perawi thiqah. Hadis-hadisnya terdapat di dalam hampir semua kitab-kitab utama hadis. Yusuf meninggal dunia pada tahun 113 Hijrah. Jadi meninggal dunia ni penting ni. Kena tahu. Seterusnya daripada Abdullah bin Amr. Dia ambil Yusuf bin Mahak itu ambil daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As. Siapa nak baca ni? Sila baca. Siapa nak baca? Silakan, siapa? Siapa? Saya. Mak Izzuddin. Silakan. Izzuddin. Nombor 23, tak? Ya. Seorang sahabat istimewa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayahnya Amr bin Al-Ash merupakan Amr bin Al-As merupakan orang yang bertanggungjawab membawa Islam ke Mesir. Juga merupakan seorang ahli politik yang besar seperti Sayyiduna Muawiyah, Mughirah bin Syu'bah dan lain-lainnya. Ramai ahli sejarah yang menyebutkan perkara yang tidak baik tentang Amr bin Al-Ash. Tetapi ia adalah suatu penyelewengan sejarah. Abdullah sendiri adalah seorang sahabat yang suka beribadah, tidak seperti ayahnya yang mencuburi bidang politik. Minatnya kepada amal ibadah sehingga ada disebutkan dalam hadis sebagai salah seorang sahabat yang dimarahi Rasulullah kerana berhasrat mengabaikan tanggungjawab yang lain semata-mata kerana ingin beribadah. Nabi SAW kata, lakinni ana usalli wa ana wa asumu wa uftir wa atazawwaju nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sampai begitu Nabi marah tu kata begitu. Mana aku bersembahyang, aku juga tidur. Mereka ni tak mahu tidur dah nak ibadat. Kira-kiranya pernah. Dia ni salah seorang. Aku berpuasa dan aku juga tidak berpuasa. Aku juga berkahwin. Orang yang tidak suka kepada sunnahku, maka ia bukan dari kalanganku. Sampai begitu Nabi kata. Akhirnya beberapa orang sahabat tu tak jadilah meneruskan kehendak masing-masing untuk beribadat itu. Teruskan baca. Selain. Mana tadi Izzuddin tadi? Izzuddin tadi. Teruskan baca. Sambung mana tak? Sini. Tempat hitam. Selain daripada ahli ibadat, beliau juga merupakan seorang ahli ilmu yang banyak mengajar. Di zaman Nabi SAW, lagi beliau sudah ada mengumpulkan hadis-hadis dalam bentuk penulisan sehingga menjadi kitab yang dipanggil As-Sahifatus Sahihah, lembaran yang sahih, atau As-Sahifatus Sadiqah,
lembaran yang benar. Abu Hurairah radhiyallahu an menyatakan bahawa Abdullah bin Amr melebihi dirinya kerana selain daripada menghafal dan menyebarkan hadis melalui ingatan, beliau juga ada menulis hadis. Itu sekadar itu saja saya buat di sini ringkas berkenaan dengan sahabat Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr. Sebabnya saya telah yang lebih detail lagi saya telah buat di dalam jilid pertama. Kita boleh lihat di dalam jilid pertama ni. Abdullah bin Amr bin Al-As. Aku mendengar di sini meriwayatkan. Di sini saya buat lebih detail lah. Abdullah bin Amr bin Al-As. Adalah di sini ada, saya dah sebut dah panjang, agak panjang. Kita boleh lihat di sini. Kalau di sini boleh tengok muka surat berapa ni. Boleh tengok muka surat berapa. 325. Di situ 325 tu adalah 325. Di sini 324-25 di sini. Ini biodata Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini lebih lengkap. Mana Izzuddin tadi boleh baca ni? Baca tak? Baca, silakan. Biodata Abdullah bin Amr bin Al-As. Nama dan salasilah keturunan beliau secara lengkap adalah seperti berikut. Abdullah bin Amr bin Al-As bin Wa'il bin Hashim bin Su'aid bin Sahmu As-Sahmi Al-Quraisy. Quraisy. Kunyah nama panggilan beliau ialah Abu Muhammad, Abu Abdurrahman dan Abu Nusair. Jadi ada beberapa kunyah dia tu. Teruskan. Ibu beliau bernama Roytah bin Munabbih bin Al-Hajjaj bin Amir bin Huzaifah bin Su'aid bin Sah. Di sini bertemu ni tadi pun dia ada juga ni bin Su'aid bin Saham As-Sahmi. Dia di sini bertemu keturunan mereka berdua di situ. Teruskan. Abdullah bin Amr bin Al-As merupakan salah seorang daripada empat Abdul Al-Abadilatul Arba'ah dipanggil. Al-Abadilatul Arba'ah. Teruskan. Yang masyhur di kalangan sahabat kerana kelebihan dan kehebatan mereka. Selain terkenal sebagai seorang sahabat yang sangat alim, zahid, abid, muhajir dan sukakan kedamaian, beliau juga dikenali sebagai seorang mujahid, perjuang. Beliau adalah salah seorang sahabat agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diketahui banyak meriwayatkan hadis-hadis baginda. Inilah salah seorang sahabat yang meminta izin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menulis dan mencatat hadis-hadis baginda. Dan akhirnya beliau berjaya menghasilkan sebuah kitab himpunan hadis yang dipanggil As-Sahifatus Shadiqah. Kitab ini ditulisnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup lagi. Abu Hurairah pernah berkata, "Ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun aktsara hadisan anhu minni illa ma kana min Abdillah bin Amrin fa innahu kana yaktubu wala aktubu." Bermaksud, tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih banyak meriwayatkan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam daripada saya kecuali Abdullah bin Amr. Kerana dia menulis, saya pula tidak. Asal riwayat Bukhari, Tirmizi, Darimi, Ibnu Hibban, Ahmad As-Sahabi.
kata-kata Abu Hurairah ni saya pula tidak ni bukan sepanjang masa, tidak. Sebab Abu Hurairah pun tulis juga di zaman Nabi SAW sehingga jadi buku juga. Ni dia cerita ni suatu ketika dia tidak tulis. Lepas tu dia tulis. Bukan maknanya dia tak tulis langsung. Tidak, dia tulis juga. Ya. Teruskan. Menurut setengah ulama, semua riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As yang sampai kepada kita hanyalah sebanyak 700 hadis. Sebanyak 26 hadisnya terdapat di dalam Bukhari. 17 daripadanya dimasukkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih mereka. 8 hadis daripadanya hanya diriwayatkan oleh Bukhari sahaja tanpa Muslim, dan 20 hadis daripadanya pula hanya diriwayatkan oleh Muslim sahaja tanpa Bukhari. Berhubung dengan kenapakah hadis-hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, itu langkah. Daripada tu. Tertinggal tadi. Teruskan. Berhubung dengan kenapakah hadis-hadis yang diriwayatkan daripada beliau jauh lebih sedikit berbanding hadis-hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Padahal Abu Hurairah sendiri mengaku banyak hadis diterimanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak lebih banyak daripada Abu Hurairah pun, mungkin lebih kurang sama banyak dengan Abu Hurairah. Berikut adalah antara sebabnya. Yang pertama, Abdullah bin Amr bin Al-As terkenal sebagai salah seorang sahabat yang sangat kuat beribadat, ahli ibadah. Beliau tidak banyak terlibat dalam bidang periwayatan dan pengajaran. Yang kedua, setelah jatuhnya Empayar Rom dan Farsi, Abdullah bin Amr bin Al-As menetap di Mesir. Sebahagian hidup beliau dihabiskan di Syam dan di Taif. Perhatian para pelajar dan penuntut ilmu agama pada masa itu tidak tertumpu sangat ke tempat-tempat itu. Berbeza dengan Madinah, kerana ia merupakan pusat ilmu Islam dan tempat berhimpunnya sekalian ramai sahabat. Sekian ramai sahabat. Abu Hurairah menetap di Madinah dalam keadaan menumpukan sepenuh perhatiannya kepada meriwayatkan hadis, mengajar dan memberi fatwa kepada masyarakat umum. Ini juga antara sebab utama kenapa riwayat Abu Hurairah lebih banyak tersebar berbanding riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an. Ketiga, semasa di Mesir, Abdullah bin Amr ditugaskan oleh Sayyidina Umar memegang jawatan gubernur atau ketua menteri. Jawatan itu disandang beliau hingga ke zaman pemerintahan Sayyidina Muawiyah. Sudah tentulah sebagai ketua menteri beliau amat sibuk dengan tugas-tugas dan tanggungjawabnya. Dan yang keempat, sebelum ini telah pun disebutkan bahawa Abu Hurairah radhiyallahu an pernah mendapat doa khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan beliau tidak lupa apa sahaja yang didengarnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga antara faktor kenapa Abu Hurairah lebih yakin dalam menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbanding para sahabat yang lain. Kelima, Abdullah bin Amr bin Al-As adalah seorang ahli ilmu yang bukan sahaja mengkaji Al-Quran dan Al-Hadis. Beliau juga banyak mengkaji kitab-kitab yang tersebar di kalangan ahli kitab. Cerita beliau kadang-kadang bercampur bau dengan cerita yang berpunca daripada kitab-kitab ahli Alkitab itu. Kerananya, sesetengah tokoh tabi'in tidak mahu mengambil riwayat beliau atau mereka lebih berhati-hati terhadap riwayatnya. Keenam, pada asalnya Abdullah bin Amr bin Al-As termasuk salah seorang sahabat yang bercadang hendak melakukan ibadat sepanjang masa. Antara ibadat yang hendak dilakukannya ialah berpuasa tiap-tiap hari, mengkhatam Al-Quran tiap-tiap hari, beribadat sepanjang malam dan mahu
Khasi. Bahasa Arab pun khasi. Dia jadi Melayu pun begitu, kasih ya, mengkasih. Mengkhasi diri supaya tidak lagi mempunyai nafsu yang mungkin menjadi penghalang kepadanya beribadat. Setelah dilarang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan ibadat yang terus dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As sampai ke akhir hayatnya dengan izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah berpuasa selang sehari, mengkhatam Al-Quran setiap minggu, bersembahyang malam dengan membaca satu hizib daripada Al-Quran setiap malam. Ya. Tentu sekali orang yang beritizam dengan amalan-amalan seperti itu, di samping menjaga dan melaksanakan pula tanggungjawab lain sebagai seorang Islam yang taat, tidak akan mempunyai banyak masa lagi untuk mengajar dan meriwayatkan hadis. Abdullah bin Amr bin Al-As mendahului ayahnya dalam memeluk agama Islam. Ibunya juga telah memeluk agama Islam. Perbezaan umur beliau dengan ayahnya Amr dikatakan hanya 12 tahun sahaja. Berdasarkan satu riwayat yang dikemukakan oleh Imam Az-Zahabi di dalam Tazkiratul Huffaz, Abdullah bin Amr bin Al-As meninggal dunia di Mesir pada tahun 75 Hijrah. Itulah tentang Abdullah bin Amr bin Al-As. Lebih detail lah dibandingkan dengan yang tadi sebab dah sebut detail di sini. Jadi saya tidak panjang lah sini secara ringkas saja. Jadi dia kata apa kata Abdullah bin Amr bin Al-As ni dia meriwayatkan hadis, katanya pernah Nabi SAW ketinggalan di belakang kami dalam satu perjalanan. Kemudian baginda SAW, beliau pun boleh, baginda pun boleh ya. Saya gunakan kedua-duanya. Sempat sampai kepada kami ketika kami sedang berwudu di penghujung waktu salat. Dalam keadaan mahu cepat, kami hanya menyapu bahagian atas kaki kami sahaja. Maka baginda SAW berteriak dengan setinggi-tinggi suaranya, kecelakaan berupa api neraka untuk tumit-tumit. Nabi SAW berkata begitu 2 atau 3 kali. Inilah riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As. Inilah riwayatnya, iaitu hadis yang ke-60. Dia cerita di satu peristiwa berlaku benda ni, Nabi SAW berteriak, bertempik, meninggikan suara luar biasa lah. Kenapa begitu? Inilah dalam satu perjalanan kisahnya. Dalam satu perjalanan kami sampai dulu di satu tempat, Rasulullah di belakang. Di sini kita ada nota 24. Nota 24. Siapa nak baca ni? Nota 24 ni. Silakan, siapa nak baca? Saya baca, Ustaz. Siapa ni? Hani, ya. Silakan. 24 ya. Ya. Riwayat ini menyebutkan satu perjalanan secara umum begitu sahaja. Tetapi riwayat Muslim menjelaskan perjalanan manakah yang dimaksudkan. Kata Abdullah, raja'na ma'a Rasul. Ni Abdullah juga yang cerita. Kita tengok dalam riwayat lain. Riwayat Muslim ada sebut ni. Perjalanan ni dia sebut gitu ya, satu perjalanan dalam riwayat Bukhari. Perjalanan lebih khusus lagi disebut dalam Muslim. Ini kata Abdullah. Teruskan. Kata Abdullah, raja'na ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila al-Madinah. Yang bermaksud kami pulang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Ya. Perjalanan pulang dari Mekah ke Madinah yang tersebut di dalam hadis Abdullah ibn Amr ini mungkin sekali semasa pulang daripada mengerjakan haji wada', kerana beliau memang ada bersama dalam perjalanan itu. Mungkin juga semasa pulang dari Ghazwatul Fath. Tetapi semasa pulang dari Ghazwatul Fath itu tidaklah mereka pulang terus dari Mekah. Sebaliknya dari Ji'ranah. Bagaimanapun,
Boleh jugalah dikatakan perjalanan pulang dari Mekah mengambil kira Mekah lah tempat permulaan mereka bertolak pulang ke Madinah. Ada juga kemungkinan perjalanan yang dimaksudkan itu semasa pulang dari Umratul Qadha pada tahun ke-7 Hijrah. Pada tahun itulah dikatakan Abdullah memeluk agama Islam. Rasulullah SAW dikatakan ketinggalan di belakang kami dalam perjalanan itu. Pada kebiasaannya, pembesar-pembesar dunia berjalan mendahului orang-orang lain. Orang-orang yang mendahului mereka dianggap mencabuli kehormatan mereka. Berbeza keadaannya dengan Nabi kita Muhammad SAW sebagai seorang Rasul yang tidak menyerupai raja-raja dan pembesar biasa. Baginda bukanlah orang yang sentiasa pertama sekali sampai di suatu tempat ketika dalam perjalanan. Semuanya ini menunjukkan betapa tawaduk dan merendah dirinya seorang Nabi dan Rasul. Begitulah kita dapat pengajaran daripada kenapa Rasulullah ketinggalan di belakang. Kenapa sahabat tidak di belakang dia? Sampai dulu ni macam mana? Banyak, bukan satu peristiwa ni saja, banyak lagi yang lain-lain. Maknanya Rasulullah SAW tak kisahlah benda-benda begini. Tak kisah. Tidak seperti, di situ kita nampak pembesar ataupun raja-raja atau pemimpin yang lain, situ antara perbezaannya dengan Rasulullah SAW. Tentang bilakah peristiwa ni, ada beberapa kemungkinan tadilah. Sebab dalam perjalanan itu Abdullah bin Amr ada terlibat. Dan semuanya daripada Mekah ke Madinah kira-kiranya. Daripada Mekah ke Madinah. Jadi paling awal tahun ke-7. Tahun ke-7 tu tahun yang dikatakan dia memeluk agama Islam. Ayah dia memeluk agama Islam kemudian daripada dia. Dia dulu lagi memeluk agama Islam. Kemudian baginda SAW sempat sampai kepada kami ketika kami sedang berwudu di penghujung waktu salat. Siapa pula nak baca ni? Silakan. Siapa? Lain-lain lah, orang lain-lain ya. Siapa nak baca? InsyaAllah Ustaz, boleh? Fazil. Ya. Silakan. Nombor 25 Ustaz. Ya. Berdasarkan beberapa riwayat, termasuk riwayat Bukhari sendiri di dalam kitab Al-Ilm, ini di bawah bab man aadal hadis salasan liyufhima anhu. Hadis liyufhama anhu. Hadis ke-96. Maknanya bab orang yang mengulangi cerita sebanyak 3 kali supaya dapat difahami daripadanya, supaya dapat difahami. Di bawah bab ni Imam Bukhari sebut pula berdasarkan beberapa riwayat. Bapaknya dalam Kitabul Ilm ni juga nanti kita akan bertemu hadis 96. Sekarang ni 60. Dan teruskan. Hadis ke-96 dan di dalam kitab Al-Wudu di bawah bab ghasil rijlaini wala yamsahu 'ala al-qadamain. Maknanya bab membasuh kedua kaki dan tidak boleh menyapu kaki. Tak boleh. Menyapu tak boleh. Itu maksudnya. Teruskan. Hadis ke-163, solat yang dimaksudkan ialah solat asar. Jadi dalam riwayat Bukhari ni kan dia sebut di penghujung waktu salat. Waktu salat apa? Tak ada jelas di situ. Tapi dalam riwayat Bukhari sendiri juga ni pada 2 bab ni, di bawah 2 bab ni jelas disebutkan kami di hujung waktu solat asar ada sebut. Itu bezanya. Sebab itu kita perlu tahu atraf hadis tu. Hadis ni di mana lagi, duduk di mana lagi, supaya ada beberapa perkara yang mungkin tak jelas dalam satu riwayat, jelas diperjelaskan dalam riwayat yang lain. Itu sebabnya kita perlu tahu atraf dan perlu tengok atraf dia tu. Misalnya di atas tadi saya telah sebut atraf dia, tengok saya di sini. Ni di sinilah, pada 2 bab ni lah.
Di situ ada disebutkan solat asar. Sedangkan sekarang yang kita baca ni dia tak ada sebut begitu. Dia sebut arhaqatna salah, begitu saja. Teruskan. Di dalam riwayat ini tersebut arhaqatna as-salah. Solat sebagai fa'il bagi arhaqat. Kalau dibaca begini, maka artinya ialah sembahyang telah membuatkan kami kesempitan waktu atau kami telah berada di penghujung waktu solat. Berdasarkan riwayat ke-96 pula tersebut arhaqna salah, solat sebagai maf'ul, maka ia bererti kami telah melewatkan solat. Apa itulah jadi. Teruskan. Ada juga riwayat menyebutkan arhaqana salah tu, solat sebagai fa'il juga seperti bacaan pertama. Artinya juga sama dengan yang pertama. Riwayat ini juga betul mengambil kira perkataan as-salat bukan muannas hakiki. Ini kepada orang yang belajar lah, dia faham. Kenapa tidak arhaqatna salah? Arhaqana salah, kenapa boleh? Sebab salah itu bukan muannas hakiki. Jadi boleh. Bahkan kalau muannas hakiki pun boleh juga digunakan fi'ilnya dalam bentuk muzakkar. Misalnya dalam Quran disebut waqala niswatun fil madinati. Waqala niswatun, qala bukan qalat. Boleh, apalagi kalau muannas itu muannas bukan hakiki macam di sini. Ini dari segi perbahasan. Bahasalah, dari segi bahasa. Seterusnya kita naik. Dalam keadaan mahu cepat, dalam keadaan itu kami hanya menyapu bahagian atas kaki kami sahaja. Sebab nak cepat tu sapu kaki tu, bahagian atas kami sahaja. Ketika itulah Nabi SAW berteriak dengan setinggi-tinggi suaranya ni. Jadi menyapu di sini. Cuba kita tengok. Siapa nak baca pula sini? Silakan. Silakan, siapa pula? Cepat-cepat sikit, masa nak habis ni. Baca Maulana boleh? Silakan, siapa? Muhammad Hud. Hud. Nah. Bunyi ayam kuku. Makna tak apa, silakan. Boleh. Boleh. Makna yang sebenarnya di sini bukanlah menyapu sahaja seperti yang dilakukan oleh golongan Syiah, tetapi membasuh dengan cepat sesuai dengan penggunaan perkataan masaha dengan erti al-ghuslu al-khafifu, pembasuhan yang ringan. Al-ghuslu al-khafif, pembasuhan yang ringan atau ringkas. Maksudnya ialah oleh kerana kami telah berada di penghujung waktu salat asar, kami dengan tergesa-gesa membasuh kaki kami dengan basuhan ringkas atau sedikit yang tidak meratai ke semua bahagian kaki. Oleh kerana cara basuhan seperti itu masih tidak memadai untuk wuduk dan ia tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Nabi SAW, baginda menegur mereka dengan keras. Di sinilah terletak kesesuaian hadis. Tidak, ini cerita lain. Ini cerita lain pula. Setakat dulu. Jadi dalam hadis disebut masaha, sapu. Apakah betul-betul sahabat tu sapu? Sapu kaki dia? Jawabnya tidak. Sapu di sini dengan makna al-ghaslul khafif. Yang ini basuh yang ringan atau basuh yang ringkas. Bukan betul-betul sapu. Seperti yang diamalkan oleh Syiah itu memang sapu. Di sini bukan sapu. Mas juga digunakan untuk pembasuhan yang ringkas. Jadi nak cepat tu buat begitu, macam sapu. Sebenarnya tidak sapu, basuh dengan secara ringkas. Oleh kerana cara seperti itu tidak memadai untuk wuduk. Jadi ini menunjukkan cara Syiah tu sapu tu tak betul lah. Sebab ini menyebabkan wuduk tu tidak sah kalau tidak basuh. Kalau sapu itu memadai, kenapa Nabi susah-susah sampai begini berteriak dengan suara yang begitu tinggi dan ancamkan dengan neraka
atau tidak neraka pun kita kata kebinasaan lah. Ini mestilah sesuatu kesalahan besar. Kalau dia tu boleh dimaafkan, tidaklah sampai begitu Nabi SAW. Jadi di sini maka baginda berteriak dengan setinggi-tinggi suaranya. Ketika itulah Nabi bertempik tu. Di sini terletak kesesuaian hadis dengan tajuk bab. Bab orang yang mengangkat suaranya ketika menyampaikan ilmu. Jadi Nabi SAW mengajar, dia tidak duduk macam kita ni mengadap kitab mengajar begitu, dia tidak. Cara mengajar dia tu secara praktikal. Apa yang berlaku dalam kehidupan dia. Itulah mengajar begitulah. Cuma kita Imam Bukhari ambil ini salah satu disiplin, salah satu cara mengajar. Tidak salah mana mengangkat suara ketika mengajar. Di sinilah letaknya. Tajuk bab yang dibuat oleh Imam Bukhari itu diambil daripada sini. Berteriak atau bertempik biasanya berlaku dalam keadaan kecemasan dan terdapat bahaya. Contohnya ketika seseorang hampir dilanggar kereta, ketika berlaku kebakaran, ketika ada orang lemas dan sebagainya. Siapa nak baca ni? Teruskan. Sambung yang saya baca tadi. Saya Maulana. Teruskan. Dalam keadaan dan suasana yang menuntut suara dikeraskan, boleh saja seseorang menggunakan pembesar suara atau berteriak dan bertempik dengan tujuan menyampaikan ilmu atau mengingatkan orang-orang tertentu daripada mendapat bahaya. Rasulullah SAW sendiri dalam kesempatan-kesempatan tertentu sering juga bercakap dengan suara yang tinggi dan keras. Jabir bin Abdullah meriwayatkan katanya, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه. Bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berucap, yakni berkhutbah, merah kedua belah matanya, suaranya meninggi dan kemarahannya memuncak. Hadis riwayat Muslim. An-Nu'man bin Bashir meriwayatkan katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap, kata baginda, aku memberi amaran kepadamu dengan neraka. Aku memberi amaran kepadamu dengan neraka. Aku memberi amaran kepadamu dengan neraka. Begitu kuat suaranya sehingga kalau seseorang berada di pasar sana, nescaya ia mendengar suara Nabi SAW itu dari tempatku ini. Di dalam riwayatnya yang lain tersebut begini. Hatta law kana rajulun kana fi aqsa as-suq sami'ahu wa sami'a ahlu as-suqi sawtahu wa huwa 'ala al-minbar. Bermaksud begitu kuat suaranya sehingga kalau seseorang berada di penghujung pasar sana, nescaya ia mendengarnya, yakni suara Nabi SAW itu, dan suaranya didengari oleh orang-orang di pasar ketika beliau SAW berucap di atas mimbar. Lihat Musnad Ahmad jilid 4 surat 272. Sampai di sini persoalan mungkin timbul bahawa adakah Nabi SAW belum pernah mengajar para sahabatnya cara berwuduk? Jawapannya ialah tentu sekali Nabi SAW telah mengajar mereka. Cuma boleh jadi sebahagian dari mereka tidak mempraktikkannya sebaik mungkin kerana keadaan tergesa-gesa seperti telah disebutkan sebelum ini. Atau mereka fikir sudah memadai dengan menyapu begitu kerana setelah kesuntukan waktu. Jadi itu. Dari segi mengajar tak mengajar tu kira-kiranya Nabi ajar dah lah, sebab tu mereka pandai berwuduk tu. Cuma kaki tu jadi kerana kalut, kerana nak cepat tu, tergesa-gesa tu, tidak basuh dengan baik. Ini menunjukkan ketika berwuduk, anggota-anggota yang perlu dibasuh tu hendaklah dibasuh dengan baik. Tak boleh lebih kurang sehingga ada yang tak kena air, itu tak sah. Bila tak sah menyebabkan kita ni masuk neraka juga. Bukan masuk neraka ni kerana tak sembahyang saja, sembahyang tak kena pun masuk neraka juga. Sembahyang tak kena cara, yang tak sah pun masuk neraka juga sebab seperti tidak bersembahyang. Dengan sebab itu penting sekali kita belajar benda-benda ni. Jadi benda yang membahayakan begitu, Nabi SAW sampai bertempik. Takut-takut sahabat dia tu berpada dengan cara basuh seperti itu. Bertempik dia kata apa? Wailul lil a'qabi minan nar. 2-3 kali dia kata begitu. Ni siapa nak baca pula ni? Saya Maulana. Silakan.
28. Dalam terjemahan ini perkataan wailun diterjemahkan dengan kecelakaan. Selain memberi erti kecelakaan, perkataan wailun juga mengandungi erti-erti lain seperti azab, siksaan, kerugian dan kebinasaan. Di dalam sesetengah riwayat tersebut, wailun wadu fi jahannam bermaksud wail adalah Wadin fi jahannam. wadin fi jahannam bermaksud wail adalah satu lembah atau lurah di dalam neraka jahanam. Di dalam riwayat lain pula tersebut wailun wadin fi jahannam yasilu minhu sadidun ahlun nar. Sadidu ahlin nar. Sadidu ahlin nar. Bermaksud wail adalah satu lembah atau lurah di dalam neraka jahanam, mengalir daripadanya nanah ahli neraka. Lihat kedua hadis itu di dalam Sunan Ahmad jilid 4 muka surat 272. Wailun adalah kalimatul azab, kata yang menunjukkan Wail azab. kalimatu azab. Kalimatu azab. Kalimatul azab, kata yang menunjukkan azab. Waihu pula kalimatu tarhamu wa tu Waih pula kalimatu tarahum wa tawajjuh. kalimatu tarhu wa tawajjuh, kata yang menunjukkan kasihan belas dan simpati kepada orang yang mendapat kecelakaan, kerugian atau kebinasaan dan dia memang berhak serta layak mendapatnya dikatakan wailun. Wail dikatakan kepada orang macam tu lah, ya. Kepada orang yang mengalami kecelakaan, kerugian atau kebinasaan padahal dia tidak patut dan tidak layak mengalaminya pula dikatakan waihun. Penggunaan waihun dalam hadis Nabi SAW dapat anda lihat pada sabda berikut. Waiha ammari. Waiha ammarin. Waiha ammarin taqtuluhul fi'atul baghiyah. Bermaksud kasihan Ammar, dia akan dibunuh oleh golongan pemberontak. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, Ibn Hibban dan Al-Hakim. Jadi cuba kita tengok sini. Saya terjemah. Waiha ammar, kasihan Ammar. Kesian dia. Ni sebab apa wai? Bukan wail, bukan celaka Ammar, tak kena. Wail, beza wail dengan wail begitulah. Jadi dia tu orang baik, tidak patutlah dibunuh, mati dengan terbunuh begitu. Kesianlah kepada dia, gitu makna dia. Itulah maksud kalimatu tarahum wa tawajjuh. Teruskan. Kebanyakan ulama mengatakan sabda Nabi SAW ini mengandungi majaz bil hazfi, majazul bil hazfi, kerana ada mudhaf yang dibuang sebelum perkataan al-i'qab. Al-a'qab. Takdirnya ialah wailul lil ashabil a'qab. Wailul li ashabil a'qab. Wailul li ashabil a'qab. Maksudnya ialah kecelakaan berupa api neraka untuk tuan-tuan tumit-tumit yang tidak meratakan air ketika berwuduk sehingga ke tumitnya. Sebahagian mereka pula mentakdirkan begini. Wailul lil muqassirina. Wailul lil ghaslil a'qab minan nar. Ghaslil a'qab minan nar. Bermaksud wail di dalam neraka untuk orang-orang yang cuai dalam membasuh tumit-tumit ketika berwuduk. Oleh kerana manusia tegak di atas tumitnya, maka apabila dikatakan tumitnya disiksa di dalam neraka, dengan sendirinya ia menunjukkan tuan punya tumit itu juga disiksa di dalam neraka. Perkataan min di dalam hadis sebelum perkataan an-nar boleh juga dipakai dengan erti fi dalam, seperti terpakai pada firman Allah Subhanahu taala di dalam surah Al-Jumu'ah berikut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, bermaksud apabila disuruhkan azan bang untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat. Al-Jumu'ah. Jadi min di sini, min ni dengan makna fi. Dalam Quran pun ada pakai. Jadi wailul lil aqab minan nar, wailul lil aqab finnar. Begitu maksudnya. Boleh. Sesetengah ulama pula berpendapat tidak perlu ditakdirkan apa-apa di sini. Memadailah dengan makna tumit-tumit itu sendiri yang akan diazab dengan api neraka. Sesuai dengan kesalahan yang dibuat berpunca daripada tidak meratakan air pada bahagian tumit. Diazab pada satu bahagian tubuh sahaja sama sekali tidak bererti bahagian-bahagian tubuh yang lain tidak terasa juga azabnya. Sebagai contohnya, lihat saja apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang siksaan yang dialami bapa saudaranya Abu Talib.
Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda, ahwanu ahli nar azaban Abu Talib wa huwa munta'ilu bina'lain Munta'ilun bina'lain yaghli minhuma dimaruh. Bermaksud ahli neraka yang paling ringan azabnya ialah Abu Talib. Dia memakai sepasang sepatu, otaknya bergelegak kerana kepanasan sepatu yang dipakainya itu. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Baginda juga telah bersabda tentangnya begini, la'allahu tanfa'uhu syafa'ani yaumal qiyamah syafa'ati yaumal qiyamah wa yuj'alu fi dahdahin min nar yablughu minan nar yablughu ka'baihi yaghli minhu dimaruh. Bermaksud semoga syafaatku berguna kepadanya di hari kiamat nanti. Dia akan diletakkan di bahagian neraka yang cetek hingga ke buku lalinya. Begitupun sudah bergelegak otaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Azab yang disebutkan di dalam hadis ke-60 ini adalah di dalam neraka, bukan di pada mahsyar dan bukan juga semasa di alam kubur. Jadi ini pendapat ini pun bagus juga kan. Walaupun kalau kata tak payah takdir, apa ni, hadaf, majaz, hadaf apa tak perlu. Kalau kata tumit saja kena pun nak ceritanya neraka ni teruk azab dia. Tengoklah Abu Talib tu bergelegak, padahal kaki saja yang dia azab, tapi bergelegak sampai ke otak. Begitulah juga dengan orang yang cuai dalam berwuduk itu akan diseksa. Wailul lil aqab minan nar. Jadi azab ni di mana ni? Di neraka. Sebab kalau dalam hadis-hadis tentang hari kemudian ini dia macam-macam. Ada kalanya azab tu dalam kubur, ada kalanya di mahsyar, ada kalanya di dalam neraka. Yang ni azab di neraka, bukan di tempat lain. Seterusnya Nabi SAW berkata begitu 2 atau 3 kali. Satunya dengan suara yang keras, dengan suara yang tinggi, untuk mengingatkan sahabat tu bahaya tu, dalam keadaan bahaya tu, kiranya kalau sembahyang tak sah sembahyang. Tak sah sembahyang. Bila tak sah, seperti tidak sembahyang juga. Dihukum seperti orang yang tidak bersembahyang juga. Jadi orang yang tidak bersembahyang ni memang kena hukum. Dalam Quran sudah sebut, ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Kenapa kamu sampai ke neraka saqar ini? Mereka jawab, kami dahulu tidak sembahyang. Jadi termasuk dalam tidak sembahyang ni, tak sempurnalah sembahyang, tak menepati syarat dia, tak cukup syarat dia, pun seperti tidak bersembahyang juga, akan dihukum juga. Berdasarkan hadis yang disebutkan minan nar, di neraka. Dalam Quran pun ada, dalam hadis pun ada. Ini menunjukkan tidak jaga wuduk itu dengan baik adalah salah satu dosa besar. Kalau dosa kecil, dia tak ada ancaman-ancaman sampai begitu, tak ada. Kalau ada ancaman neraka sampai begini, dia dosa besar. Jadi dengan sebab itu kita perlu jaga wuduk, jaga wuduk. Dan yang Imam Bukhari nak di sini, bagi cerita, bawa cerita ni, iaitu semasa mengajar angkat suara. Dalam keadaan biasa tak perlulah, tapi bila perlu boleh, tidak salah. Itu tidak dikira tidak beretika, ataupun biadab, tidak. Bahkan begitulah cara Nabi SAW buat. Dan ia memberi kesan yang mendalam. Kalau benda yang berat pun kita buat, begitu-gitu suara rendah saja, dia tidak menarik perhatian. Kalau dengan cara terkejut gitu, dia terkejutlah sahabat-sahabat semuanya bila dengar itu. Jadi lebih ingat lama. Cuba tengok Abdullah bin Amar ini sebut, dia ingat 2 atau 3 kali dia sebut gitu. Maknanya pengajaran yang diberikan itu boleh diulangi. Ulang tu dengan sebab benda tu perlu diingat, perlu diberi perhatian. Itu antaranya. Di sini ada nota pula 30. Siapa nak baca ni? Orang lain pula.
Saya baca Ustaz. Silakan. Ada nota ke tu? Ada. Silakan. Kalau tak ada tengok sini. Okey, baik Ustaz. Antara pengajaran, panduan, pedoman dan hukum hakam yang terdapat di dalam hadis ini ialah satu, hadis ini selain daripada menyatakan kepentingan menjaga waktu sembahyang, juga memberitahu tentang sia-sia sembahyang yang dilakukan dengan tidak sempurna syaratnya. Yang kedua, dapat difahami juga daripada ancaman api neraka itu bahawa tidak sempurnanya wuduk menjadi punca dosa besar kerana tidak sahnya sembahyang. Yang ketiga, keharusan berteriak atau menggunakan apa-apa alatan untuk menyampaikan maklumat dari jarak jauh sekiranya ia boleh membawa kepada bahaya. Yang keempat, perkara yang dianggap kecil dan tidak seberapa oleh kita tidak semestinya tidak mempunyai apa-apa implikasi dan risikonya. Mungkin juga ia menjadi penyebab kepada kemusnahan kita kelak jika tidak dijaga dengan baik. Yang kelima, kaki, terutama tumit hingga ke buku lali wajib. Bukan terutama, termasuk. Kaki termasuk tumit hingga ke buku lali wajib dibasuh dengan sempurna ketika berwuduk. Menyapu sahaja tidak memadai. Kalau ia memadai, tentulah Rasulullah SAW tidak berteriak sebegitu rupa dan tentulah tidak diancamnya dengan wail di dalam neraka. Yang keenam, anggota-anggota wuduk selain kaki yang wajib dibasuh juga mestilah dibasuh dengan sempurna. Tidak sah wuduk dengan meninggalkan mana-mana bahagian daripadanya tanpa dibasuh. Yang ketujuh, kewajipan mengajar dan membimbing orang-orang jahil tentang selok-belok agama. Yang kelapan, tubuh dan jasad manusia yang melakukan dosa-dosa tertentu juga diseksa di dalam neraka. Inilah pegangan ahli as-sunnah wa al-jamaah. Yang kesembilan, keharusan mengangkat suara dan meninggikannya ketika mengajar. Kesepuluh, orang alim yang mengetahui hendaklah menegur apa-apa tindakan orang ramai yang menyalahi hukum hakam agama. Dalam tegurannya itu, ia boleh bersuara keras, bahkan berteriak sekalipun bila perlu. Yang ke-11, keharusan mengulangi menyebut sesuatu perkara sebanyak beberapa kali dengan tujuan mengingatkan dan menimbulkan rasa prihatin terhadapnya. Yang ke-12, Nabi SAW selalu menggunakan bahasa majaz, yakni pinjaman atau kiasan dan sindiran dalam percakapannya, terutama juga membuang perkataan-perkataan termasuk juga membuang perkataan-perkataan tertentu apabila keadaan menghendakinya. Jadi itulah secara ringkasnya kesimpulan ataupun pengajaran yang dapat kita ambil daripada hadis ini. Mungkin kalau kita teliti lagi, kita boleh dapat banyak lagi pengajaran daripadanya. Begitulah cara kita nak ambil pengajaran dan pedoman daripada hadis itu. Misalnya di sini kan saya sebut tubuh dan jasad manusia yang melakukan dosa-dosa tertentu juga diseksa. Ini pegangan ahli sunnah. Mana dalilnya? Dalilnya wailul lil aqabi minan nar. Aqab tu, tumit. Menunjukkan tumit tu sendiri yang akan kena. Bukan ruh saja yang akan diseksa, tidak. Tumit tu akan kena. Walaupun dia hancur lebur dah, tak tahu ke mana dah bila dikebumikan. Tapi Allah SWT akan bangkitkan semula. Yang berkenaan itu akan dihukum. Kalau nikmat, dapat nikmat. Kalau azab, dapat azab lah. Ini antara benda yang kita boleh ambil. Begitu juga Nabi SAW guna bahasa majaz. Misal, lil aqab. Untuk tumit saja kau, untuk tuan-tuan tumit. Ataupun macam kita bincang tadi lah. Kalau kita mengambil kira itu majaz, maka kita takdir macam tadi lah. Ada juga pendapat yang kata tidak majaz, memang begitu dah. Walaupun kata tumit pun
tapi terasa juga bahagian-bahagian lain tubuh yang lain itu terasa juga azabnya. Setakat itulah dulu ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada sesiapa yang ada masalah nak tanya? Maulana, Ya. saya ada 2 soalan Maulana. Ya. Tadi tentang mengambil wuduk yang tumit kan. Saya nak tanya, adakah sahih doa, bacaan doa selepas ambil wuduk? Satu. Nombor 2-nya, adakah sahih bacaan doa selepas tahiyat akhir sebelum salam? Seperti doa jauhi azab kubur, dajjal dan sebagainya. Ya. Itu saja. Ya. Ya, ada yang sahih. Memang kita boleh pakai. Yang itu boleh pakai. Kedua-duanya ada. Dan boleh pakai. Kalau ada sedikit sebanyak kekurangan pun, kalaulah ada. Tapi ada yang sahih. Kalau ada kekurangan pun, ia ditampung oleh firman Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang suka bertaubat dan suka bersuci. Jadi orang yang berdoa selepas wuduk tu kan, dia bertaubat kan. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu sesuai dengan ayat Quran. Jadi salah satu ciri hadis sahih, ia sesuai dengan Quran. Kemudian doa-doa dia akhir solat itu memang banyak yang sahih lah. Kita boleh pakai itu. Ya, ada lagi yang lain? Assalamualaikum. Maulana, daripada hadis tumit lagi kak. Perkataan namsahu ala arjulina tu, maksudnya macam sapu atas kaki macam ambil khuf ke kan? Tidak, kita tak pakai khuf. Kalau pakai khuf lain cerita. Lain cerita. Ingatkan sebab Nabi marah tu ingat macam Nabi buat, sahabat buat macam khuf lah. Jadi waktu Nabi marah. Ya, sebab gitulah. Padahal dia tidak pakai khuf, mereka tak pakai khuf. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Saya nak tanya tentang atraf tadi. Ya. Apa yang dimaksudkan dengan atraf ni sebenarnya? Ya. Kenapa dalam hadis yang kita bincang tadi tu dia punya periwayatan dia tu daripada Abu Nu'man tak? Ya. Lepas tu dalam bab yang lain, kalau dalam atraf yang ke-96 daripada Hadatsana Musaddad, ya. Kemudian atraf 163 tu Hadatsana Musa. Ya. Boleh Maulana jelaskan? Jadi atraf ini maknanya matan hadis tu, lafaz hadis tu ada yang lebih kurang sama. Tidak semesti sanadnya sama, tak mesti. Jadi sanad tu mungkin bertukar-tukar. Itulah yang kata dalam Bukhari ini, dia tidak mengulangi hadis. Kalau ada hadis yang nampak sama, betul-betul sama, sanad dia lain. Dia dalam Bukhari ni keistimewaan dia ada pembaharuan. Dia tak ada betul-betul sama makna dia, lafaz dia sama. Tak ada macam tu. Pengulangan yang seperti itu tidak ada. Tapi kalau pengulangan sekadar ada lafaz-lafaz yang sama, tetapi ada juga lafaz yang lain, sanadnya lain, itu memang ada banyak. Memang dalam Bukhari ni dia berulang pun hadis tu. Macam hadis Barirah misalnya, 25 kali dia sebut. Dia ulang. Jadi sanad tu lain-lain lah. Dan lafaznya ada berbeza sedikit sebanyak. Jadi dalam 25 tu atraf lah tu. Jadi atraf hadis ni ada di sini 24 tempat yang lain lagi. Gitulah maksudnya. Jadi tujuan atraf ini untuk kita tengok berdasarkan sanad Musaddad misalnya, apa bezanya dengan sanad Abu Nu'man ini. Apa bezanya? Dia ada lebih, walaupun cerita tu pada dasarnya cerita yang sama. Oleh kerana perawi ni, kira-kiranya guru ni kan, dia cerita tu kadang-kadang dia bukan baca teks, dia cerita tu cerita berdasarkan ingatan dia, adalah lebih kurang tu berbeza. Jadi murid yang berbeza tu ingat apa yang guru dia sampaikan. Sebab itu jadi berbeza riwayat itu. Dan berbeza riwayat itu tidak menjadikan masalah. Sebab apa? Dia semakin menerangkan. Kita kan kadang-kadang kita cerita ringkas saja. Sebab kita tidak nak detail. Kadang-kadang bila kita juga yang cerita pada ketika lain, kita cerita dengan lebih detail. Begitulah juga dengan perawi-perawi ini.
Daripada gabungan semua atraf tu kita boleh tahu perbezaannya. Dan ia membantu kita misalnya tadi jadi kesempitan waktu kami lewat sembahyang. Sembahyang apa? Tak ada sebut dalam ni riwayat ni. Tapi dalam riwayat lah ada sebut. Sembahyang itu maksudnya sembahyang asar, kan ada faedah tu. Imam Bukhari ulang-ulang tu ada faedah. Jadi yang tak ada sebut tu kenapa dia tak sebut? Sebab perawi murid tu terima daripada guru dia tak ada sebut, dia sebut gitu. Jadi amanah ilmu dia tak boleh nak mandai-mandai. Tak boleh tengok orang lain ada sebut sembahyang asar, dia nak sebut sembahyang asar juga. Tak boleh begitu. Dia kena berdasarkan apa yang dia dengar. Apa dia dengar daripada guru, cerita setakat tu. Itu amanah dalam penyampaian hadis yang diterima mengikut kaedah hadis ni. Dia begitu. Ya, boleh. Jelas Maulana, terima kasih. Okey. Silakan yang lain lagi ada kalau ada ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Maulana. Berkenaan dengan mengeraskan suara, kalau macam dalam keadaan biasa kita tahu azan kita boleh keraskan suara. Kalau macam bacaan yang dipasang di masjid tu kan, macam baca Quran apa semua sebelum solat tu macam mana? Itu pun kalau dia tidak ada sunnahnya, tidak ada sunnah begitu. Jadi yang terbaiknya kita ikut sunnah lah. Tapi kalau katakanlah di tempat kita semua suka macam tu, semua suka dan tak ada mengganggu pun, bahkan dia elok juga dengar, boleh dia betul-betul bacaan, dia kata begitu. Kalau begitu tak ada jadi masalah, tak ada jadi masalah. Tapi kalau mengganggu, tak boleh lah, kena jagalah. Ini seperti baca dalam sembahyang, baca ayat-ayat yang panjang, pendek. Ini kalau makmum itu boleh bersetuju, makmum setuju, tak apa, memang kita nak panjang pun. Bacalah 1 juzuk, 2 juzuk pun. Dia bergantung kepada keadaan, benda-benda macam tu. Ya. Berkenaan dengan hadis sapu kaki tadi Maulana. Ya. Adakah boleh ditakwil? Takut ada yang golongan yang takwil sapu khuf macam saudara tadi tanya kan. Ya. Tak boleh. Tak boleh kalau khuf memang Nabi ajar pun sapu. Kenapa dia nak berteriak bertempiknya, nak marahnya? Tak perlu marah, dia sendiri ajar. Sapu tu boleh kalau pakai khuf. Ini menunjukkan mereka tidak pakai khuf. Dalam keadaan itu kena basuh lah. Kena basuh. Adapun Syiah tu dia kata pakai khuf, kan tak pakai khuf tak boleh. Dia kena sapu kaki tu. Dalam keadaan macam mana pun kena sapu saja. Itu dah bercanggah dengan hadis ni. Dia tak pakailah hadis ni, dia tak pakai. Itu dah bercanggah. Kalau hadis ni memang maknanya kaki kosong lah, tidak pakai khuf. Kalau pakai khuf, Nabi SAW tak akan tegur dengan begitu keras. Sebab memang sah pun kalau sapu sebelah atas begitu saja. Ada lagi? Maulana Amir daripada Bangi. Saya nak tanya dalam terjemahan tu, Maulana letak dalam keadaan mahu cepat dalam bracket. Kami hanya menyapu. Dalam bracket tu perkataan siapa? Perkataan saya. Terima kasih Maulana. Maulana, saya balik tu Maulana. Tentang sapu tadi, kalau saya fahamkan daripada matan hadis tu tapak kaki sahaja. Ya. Tapi pada pendapat Maulana, untuk kita sempurnakan, adakah kita elok sapu tapak aja ataupun bahagian atas kaki sekurang-kurangnya atas sikit daripada buku lali? Dia memang begitulah. Ini masalahnya mereka yang buat tu dia sapu sebelah atas. Yang kita panggil kura kaki tu kan. Belakang kaki tu. Dia sapu situ. Sapu tu maksudnya basuh juga, tapi basuh yang ringkas sangat. Basuh yang ringkas sangat. Maknanya basuh tu kena sempurna lah. Atas, bawah dia semua sekali lah. Sampai ke buku lali. Wa arjulakum ilal ka'bain dalam Quran sebut. Basuh kaki sampai ke buku lali. Maknanya termasuk buku lali jugalah.
Mata kaki, buku lali itu maksud mata kaki. Yang dia tidak ratakan tadi tumit. Tumit tu kan di bawah buku lali lagi kan, tumit tu. Jadi yang di bawah buku lali tu mesti kena rata lah maksudnya. Maulana balik tadi pada yang kalimah wa'ar julakum tu. Ya. Ada saya jumpa seorang Arab dan dia kata pasal lam tu fathah. Jadi macam kalimah wamsahu tu dia lebih pada macam silu pasal lam tu fathah yang surah Al-Maidah ayat yang ke-6 ni. Ya. Kalau secara ringkas Maulana boleh terangkan sikit pendapat orang Arab ni lah. Dia betul dah tu, dia begini. Mari saya kemukakan di sini. Kita ambil contoh ni ya, Quran ni. Kalau saya boleh baca ayat dia. Ya, sekarang ni saya nak ambil. Ini ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini ayatnya. Ayat 6 surah Al-Maidah. Ini semua ni. Jadi yang sebut wa arjulakum ni bagi di atas ni. Mengikut kaedahnya waw ni dipanggil waw ataf. Dia ataf kepada wujuhakum ni. Wujuha bagi di atas. Wa aydiyakum. Dibagi di atas. Dia ataf ke sini. Maknanya termasuk dalam hukum kena basuh lah. Kita tak boleh kata wa arjulakum ni ataf kepada ru'usikum ni tak boleh. Kalau ru'usikum dia kena baca arjulikum. Sedangkan dalam Quran arjulakum, cuba kita tengok ni, menunjukkan dia tidak ataf ke sini. Bukan kaki ni disapu, tetapi kaki ni dibasuh seperti muka dan tangan. Hingga ke siku ni dibasuh. Ni faghsilu makna basuhlah muka-muka kamu dan tangan-tangan kamu hingga ke siku, dan sapulah kepala kamu dan wa arjulakum, dan basuhlah juga kaki-kaki kamu. Dia nak ceritanya arjulakum ni basuh kaki ni selepas sapu kepala. Sebab tu dia letak kemudian. Kalau nak kira, dia letak selepas ni lah, selepas tangan kamu hingga ke siku. Wa arjulakum, sebut sinilah. Tapi dia tidak jadi tertib pula. Sebab itu sebutkan arjulakum ni selepas wamsahu bi ru'usikum. Maknanya kedudukan dia kaki ni dibasuh selepas sapu kepala. Tetapi kaki tu kena basuh. Ini sebenarnya dia berkait dengan kaedah nahwu lah. Nahwu bahasa Arab. Kalau orang tahu nahwu bahasa Arab senang lah. Dia ataf ni ke atas mana? Di waw ni. Bukan ataf kepada ru'usikum, tetapi ataf kepada wujuhakum. Sebab tu dia bagi di atas. Arjula, bukan arjuli. Arjula. Sama dengan wujuha. Ha tu. Aidiyakum. Kalau ru'usikum ni, dia bagi bawah. Ru'usikum. Kalau ataf kepada ru'usikum, dia kena baca wa arjulikum. Ini tidak. Dia ataf ke sini. Maknanya, kaki itu pun kena basuh. Dalam Quran pun, begitu maksudnya. Sebab itu, Nabi SAW tegur sahabat tadi yang nampak macam tidak basuh dengan baik kaki itu. Sedangkan kaki itu kena basuh. Basuh tu maksudnya kena rata lah. Kalau sapu tak apalah, sapu kepala tak rata pun tak apalah. Sapu. Ni kaki bukan boleh disapu. Kecuali kalau pakai khuf lah. Ini bukan masalah pakai khuf ni dalam keadaan biasa. Sebab itu disebutkan arjulakum ilal ka'bain. Kaki hingga ke buku lali. Atau mata kaki hingga ke situ. Basuh tu. Kalau sapu tak perlu hingga-hingga begitu. Macam sapu kepala. Tak ada hingga-hingga, tak ada. Sapu kepala, ikutlah sapu sikit mana-mana. Boleh dah sapu separuh ke. Atau macam mana, boleh dah. Gitu. Nampak ke tidak ni? Ini kedudukan ayatnya. Jadi ayat tentang wuduk dalam Quran di sini letaknya. Ayat yang ke-6 surah Al-Maidah. Dan kenapa Nabi menekankan sangat basuh tu? Sebab dalam ayat ni pun suruh basuh. Bukan suruh sapu. Cara mereka itu macam sapu. Adakah mereka benar-benar sapu? Tidak. Mereka basuh juga. Cuma basuh tu
ringkas sangat, nampak macam sapu. Sedangkan tak boleh begitu. Gitu ya. Boleh faham? Faham Maulana. Syukran. Ya. Lagi ada apa lagi? Maulana, kalau macam untuk basuh kaki tu kan, boleh pakai tangan mana-mana kan, kiri atau kanan? Boleh. Atau kena kanan sahaja? Boleh mana-mana saja. Boleh. Tak guna tangan pun basuh gitu saja pun boleh dah. Cuma kalau guna tangan itu di celah-celah tu menyelati jari-jari dia tu lagi baik, lagi baik, lagi sempurna. Itu termasuk dalam hadis Nabi yang lain sebut asbighul wudu, sempurnakan wudu. Tapi wudu itu sah asalkan rata. Kalau tak rata tu tak bolehnya. Kalau gosok pun kalau tak rata tak jadi juga. Yang pentingnya rata tu. Meratakan air ke bahagian anggota yang disuruh basuh tu. Sekadar itulah dulu hari ni ya. Untuk hari ni sekadar itu dulu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.